Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk saya pada hari ini ialah pendekatan dakwah Rasulullah SAW ke Taif. Sebab utama mengapa Rasulullah SAW berhijrah ke Taif kerana Taif merupakan bandar kedua terbesar di Hijaz. Faktor yang menyebabkan Rasulullah berhijrah ke Taif yang pertama adalah disebabkan selepas kematian Sayyidatina Khadijah dan Abu Talib, Rasulullah semakin ditekan oleh kaum Quraisy. Oleh itu, Rasulullah ingin mendapatkan bantuan dan perlindungan daripada kaum di sekeliling Mekah. Faktor yang kedua ialah kerana ingin menyebarkan Islam ke Taif. Di Mekah, hanya sebahagian kecil sahaja yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Oleh itu, Rasulullah bersama Zaid bin Harisah berangkat ke Taif untuk mengembangkan dan menyebarkan dakwah Nabi SAW kepada penduduk di Taif. Seterusnya, saya akan menyambung dengan cabaran ketika Nabi berdakwah di Taif. Sejurus baginda sampai di Taif, baginda telah bertemu dengan 3 orang pembesar yang tinggi darjatnya dan mengajak mereka ke jalan Allah. Namun mereka menentangnya dengan kasar dan tidak berakhlak. Mereka juga menentang dakwah Nabi ketika baginda berdakwah kepada penduduk-penduduk di kota Taif. Setelah baginda tidak lagi menaruh harapan kepada penduduk di Taif, baginda ingin melangkah pulang. Namun penduduk Taif telah menghantar kanak-kanak untuk mengejar, mengejek, mempersenda dan melontar batu sehinggakan kedudukan baginda dipenuhi darah. Cara pendekatan dakwah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW di Taif iaitu yang pertama sabar, yang kedua berani, yang ketiga mendoakan kebaikan, yang keempat berkata dengan hikmah dan yang kelima berusaha. Sabar dapat dilihat ketika mana Rasulullah SAW berjumpa dengan pembesar kaum Taif. Pada ketika itu, pembesar kaum Taif telah menolak akan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bukan sahaja ditolak dakwahnya, malahan disuruh kanak-kanak untuk membaling objek yang kasar, kemudian menghina Rasulullah SAW dan juga mencaci Rasulullah SAW ketika itu. Kita dapat dilihat bahawa sifat dakwah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW iaitu sabar dalam mengharungi dugaan dalam berdakwah. Yang kedua, berani. Rasulullah SAW begitu berani bagi menghadapi mad'unya iaitu kaum Taif. Yang mana Rasulullah SAW telah sanggup menghadapi kaumnya di Taif, yang mana ketika itu di Taif tiada yang beragama Islam. Keberanian Rasulullah telah dizahirkan lagi apabila Rasulullah SAW tidak mengutuskan mana-mana sahabat untuk berdakwah ke Taif. Rasulullah SAW sanggup mengorbankan diri sendiri, berani untuk pergi berdakwah ke Taif meskipun pada ketika itu Taif tiada yang beragama Islam. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW menggunakan pendekatan dakwah iaitu mendoakan kebaikan kepada kaum Sakif pada ketika itu. Ini dapat dibuktikan ketika mana Rasulullah SAW diuji dengan layanan yang teruk oleh kaum Taif. Dan pada ketika itu juga Rasulullah mengangkat tangan dan mendoakan bahagian kebaikan buat kaum Taif. Pada keadaan yang kedua, dapat kita lihat bahawa Rasulullah SAW mendoakan kebaikan kepada kaum Sakif adalah ketika mana sebuah malaikat yang ingin menawarkan dirinya untuk membalingkan sebuah gunung yang besar kepada kaum Sakif. Akan tetapi Rasulullah SAW menolaknya dan mendoakan kebaikan di Sakif. Kesannya sekarang, bandar Sakif adalah bandar Islam yang amat luas dan penuh dengan orang yang beragama Islam dan lahir ramai alim ulama di Taif pada ketika ini. Yang keempat adalah berkata dengan hikmah. Kaedah pendekatan dakwah iaitu berkata dengan hikmah telah digunakan oleh Rasulullah SAW, iaitu ketika mana Rasulullah ingin menyuapkan anggur dalam mulutnya, kemudian dibacakan Bismillah sehinggakan menyebabkan ada salah seorang yang bernama Adas berminat dan tertanya-tanya tentang sebutan disebutkan oleh Rasulullah SAW dan akhirnya berminat dengan dakwah Rasulullah SAW pada ketika itu. Maka disebabkan berkata dengan baik dan pendekatan dakwah yang digunakan oleh Nabi itu menyebabkan Rasulullah SAW mendapat seorang mad'u disebabkan membaca bismillah ketika saat dia ingin makan sebiji anggur pada ketika itu. Yang kelima, pendekatan dakwah adalah Nabi SAW terus berusaha menyampaikan dakwah. Ketabahan dan kesabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW pada ketika itu dapat buktikan lagi bahawa Rasulullah SAW begitu berusaha dalam menyampaikan dakwah di Taif adalah Rasulullah tetap bersemangat dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendakwah
iaitu pada ketika mana itu Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Jadi, inilah pendekatan dakwah yang digunakan oleh Nabi SAW ketika di Taif. Saya rasa itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.